Ingat guys, demokrasi ni pun ada prinsip dia juga. Kalau tak ada walaupun satu daripada prinsip ni, sistem pemerintahan ni tak cukup demokratik. Kalau tak ada prinsip, macam mana nak berpolitik dengan kawan-kawan? Contoh nak berdebat pasal siapa yang patut jadi ketua kelas. Tapi tak ada prinsip. Tak pasal-pasal nanti gaduh macam filem Tamil pula. Prinsip demokrasi ni penting sebab ia memastikan kita semua dapat bersuara dan membuat keputusan secara adil. Kalau tak ada prinsip ni, nanti semua keputusan dibuat oleh seorang saja dan kawan-kawan lain ni terpaksa tunduk je lah. It's no hassle. But, macam dalam kelas yang tak ada prinsip demokrasi, siapa yang paling kuat akan jadi ketua kelas walaupun dia tak layak. So, sebagai orang muda, korang semua kenalah jadi mata dan telinga rakyat untuk ambil kisah dan memastikan negara kita ni berpegang kepada 12 prinsip demokrasi ni. Yang pertama, demokrasi harus melibatkan rakyat. Pelibatan rakyat ni bukan sekadar rakyat turun mengundi je. Wakil rakyat yang dipilih pun kena turun kepada rakyat untuk belajar dan faham pelbagai isu sosioekonomi. Seterusnya, bawa pendapat rakyat tu ke parlimen. Yang kedua, demokrasi adalah berteraskan kesaksamaan. Tak ada darjat yang tinggi ataupun rendah dalam demokrasi. Taraf wakil rakyat adalah sama dengan rakyat dan rakyat adalah sama tarafnya walau kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki ataupun perempuan. Kalau tak ada kesaksamaan, demokrasi akan gagal sebab suara yang akan dibawa kepada parlimen hanyalah suara sesetengah orang sahaja. Yang ketiga, toleransi politik. Demokrasi yang berjaya adalah apabila parti-parti politik bekerjasama untuk rakyat dan bukan untuk parti. Apabila ada toleransi politik, wakil rakyat akan mengetepikan sentimen parti dan gabungan untuk membuat keputusan yang betul-betul bagus untuk rakyat dan tak mengetepikan hak rakyat hanya untuk parti politik. Alright, yang keempat adalah accountability. Maksud accountability ni adalah tanggungjawab untuk membuat apa yang dijanjikan dan telus dalam menjalankan tugas untuk rakyat. Demokrasi yang berjaya adalah apabila setiap pemimpin yang terpilih rajin bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri ataupun kumpulan yang tertentu. please, no! No! Yang kelima adalah ketelusan. Maksud ketelusan ni apabila rakyat boleh nampak semua yang dilakukan oleh wakil rakyat. Rakyat kena nampak semua. Sebab wakil rakyat adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk bawa suara rakyat. Wakil rakyat ni dia kena bagi tahu rakyat tentang apa yang kerajaan buat. Contohnya macam bajet negara dengan jelas. Diorang ni juga ada tanggungjawab untuk mendedahkan status keuangan diorang untuk pastikan ketelusan supaya tak berlaku syak wasaka ataupun pecah amanah. Yang keenam, demokrasi memerlukan pilihan raya yang bebas dan adil. Pilihan raya ni tak boleh berat sebelah. Jadi, Suruhanjaya pilihan raya ni kena bebas tanpa sebarang campur tangan. Pilihan raya juga kena adil dari segi masa, bajet berkempen dan juga sempadan kawasan pilihan raya. Contohnya, tak adillah kalau satu kerusi pilihan raya ni mewakili 100,000 orang dan kerusi lain mewakili 1,000 orang. Dengan pilihan raya yang bebas dan adil, suara rakyat akan lebih terbela. Yang ketujuh, ekonomi yang terbuka dan bebas penting untuk demokrasi yang berjaya. Apabila ekonomi maju, rakyat takkan terbeban dengan kemungkinan kejatuhan ekonomi apabila kerajaan bertukar. Pelabur luar pun tak akan takut untuk terus melabur dalam negara kita walaupun pilihan raya sedang berjalan. Ke-8, demokrasi wajib ada kawalan penyalahgunaan kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM merupakan badan yang bebas daripada mana-mana pengaruh dan mereka bertanggungjawab untuk memastikan sistem kerajaan bersih daripada rasuah. Yang ke-9 adalah perlindungan hak. Demokrasi ni hanya akan berjaya kalau hak semua orang dalam negara tu dilindungi tanpa mengira latar belakang ataupun keturunan. Perlindungan hak sangat berkait rapat dengan prinsip ke-10 iaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni bermaksud hak yang wujud kepada semua manusia tanpa mengira bangsa, jantina, kewarganegaraan, etnik, bahasa, agama atau sebarang status lain. Demokrasi yang berjaya adalah demokrasi yang melindungi hak asasi manusia tanpa rasa takut atau pilih kasih.
without fear or favor. So, kalau korang berminat nak tahu tentang hak asasi manusia, korang boleh je Google dan muat turun maklumat berkaitan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Prinsip ke-11 adalah sistem pelbagai parti. Demokrasi akan gagal apabila hanya ada satu sahaja parti dalam sistem. Sistem demokrasi yang berjaya harus meraihkan kepelbagaian pendapat, idea dan juga memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri pembangunan bagaimana yang mereka mahukan. Dan yang terakhir sekali adalah kedaulatan undang-undang. Mesti korang pernah dengarkan rukun negara keempat ni. Kedaulatan undang-undang ni bermaksud undang-undang lebih penting daripada segala tindakan mahupun keputusan politik. Semua orang kena hormat dan ikut undang-undang. Dan semua undang-undang pula ikut perlembagaan negara iaitu undang-undang paling tinggi di negara kita. Banyak kan? Walaupun agak berat sikitlah perbincangan kita hari ini, tapi kita kenalah fahamkan juga sebab demokrasi tanpa 12 prinsip ni takkan menjadi demokrasi yang berjaya. So, kalau demokrasi tak berfungsi dengan baik, semua orang punya suara takkan didengar. Contoh. Okay. Ros suka makan nasi lemak. Tapi semua orang yang lain ni suka makan mie goreng. So, Ros kena terima hakikat sebab itulah demokrasi untuk memastikan semua pendapat diberi peluang dan diambil kira. Kalau tak, Ros mimpi je lah kot nak makan nasi lemak tu. Ya, jangan mimpi. Jadikan dia kenyataan. Sebab mari kita sama-sama jaga demokrasi kita supaya semua suara didengari, termasuklah suara-suara orang yang suka makan nasi lemak ni. Saya gitu. Betul.